Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi tentang bab pertama di dalam sesebuah tesis tentang apa yang perlu ditulis dan apa yang perlu dibincangkan di dalam bab satu. Dan sebenarnya bab satu ini adalah uh, salah satu perkara yang satu bab yang sangat penting kerana ia menggambarkan keseluruhan tesis kita tentang apa yang kita akan bincangkan, apa permasalahan kajian dan apakah sumbangan kajian kita, ya, itu akan cuba dikupas di dalam bab satu di dalam tesis. Tuan-tuan, saudari yang dihormati sekalian, biasanya kita menulis namanya pun pengenalan, ya, bab pengenalan ataupun bab pendahuluan ini kadang-kadang dipanggil sebagai dikenali sebagai bab pengenalan. Ada juga yang menggunakan istilah sebagai bab pendahuluan, ya. So itu juga digunakan dalam penulisan tesis. Tapi saya suka untuk menggunakan istilah pengenalan sebab dia memperkenalkan tentang apa yang kita kaji sebagai permulaan, ya, di dalam sesebuah tesis. So ada beberapa persoalan, ya, di dalam bab satu ini yang perlu kita jawab dan tuliskan jawapan-jawapannya dalam struktur penulisan bab satu di dalam sebuah tesis. Iaitu pertama yang biasanya dilihat sebagai seorang examiner di dalam sebuah proses penyelidikan kajian yang dijalankan, seorang examiner atau penilai tesis itu akan melihat kepada apakah kepentingan isu ataupun kajian yang tuan-tuan dan puan-puan saudari sedang jalankan, sama ada di peringkat PhD ataupun master. Apakah kepentingan kajian itu, ya? Sama ada dia dalam konteks nasional, antarabangsa ataupun spesifik dalam bidang tersebut, ya, ataupun apa, ya. So akan dilihat apakah kepentingan isu dan mengapakah ia perlu dikaji dan bagaimana dia akan dikaji dan apakah yang mencetus kepada kajian ini ataupun isu itu perlu dikaji. Itu perlu dirungkai di dalam bab yang pertama, ya. Yang kedua, apa yang akan dilihat juga dalam bab satu ini ialah apakah yang menjadi latar belakang kepada isu ini. Kita akan sebelum kita membicarakan dengan lebih lanjut isu dan juga masalah kajian tersebut, kita juga ingin melihat kepada apakah latar belakang yang apa tu yang melatari isu tersebut, ya, apa latar belakang ni, ya. Itu penting. Contohlah kita nak mengkaji tentang isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan generasi belia, ya, di kawasan pedalaman misalnya, kan, kawasan-kawasan felda ataupun kawasan-kawasan pedalaman. So apa yang menyebabkan mereka? So latar isu itu adalah isu tentang isu tersebut adalah isu tentang penglibatan uh, golongan belia dalam kegiatan dadah, ya, penyalahgunaan dadah. Tetapi yang menjadi latar isu itu apa dia? Ya, sama ada kita kena tentukan sama ada ia menyentuh kepada aspek uh, apa ni latar belakang tentang dadah itu sendiri, ya, isu dan masalah dadah, dan juga ataupun masalah belia itu. So kita kena tentukan which is the best latar belakang kepada kajian kita, itu perlu dijelaskan. Yang ketiga, apakah permasalahan kajian, ya? Permasalahan kajian ni, so, apa yang menjadi permasalahan kajian tersebut, ya? Yang kita nak kaji, apa permasalahannya? So itu kita perlu bicarakan dan cuba bincang di dalam penulisan uh, di dalam bab satu. Apa masalah kajian dan apa implikasi kajian itu sekiranya tidak dijalankan kajiannya ataupun tidak ada usaha-usaha untuk menjalankan kajian dan mencari solusi kepada perkara tersebut, kan? Dan seterusnya, apakah objektif kajian yang ingin dicapai, ya? Sudah kita tentukan permasalahan kajian sebab banyak masalah-masalah yang timbul dalam isu-isu yang kita cuba bincangkan, tetapi objektif kita adalah lebih fokus kepada apa yang ingin kita kaji dan juga berikan solusi kepada permasalahan tersebut, ya. Dan seterusnya, yang keenam adalah apakah konsep-konsep yang akan dikaji, ya. Mungkin kita mengkaji tentang konsep, kalau contohnya kita mengkaji tentang uh, penglibatan PKS, pengusaha kecil sederhana, dalam uh, menggunakan platform dalam talian untuk memasarkan produk, ya. So apakah tema-tema yang kita nak konsep-konsep yang kita nak kaji, konsep pemasaran, konsep produk dan konsep apa-apa yang berkaitan dengan kajian itu perlu dijelaskan dengan lebih uh,
dengan baik di dalam kita punya bab 1 ya. Ini juga menyentuh kepada kerangka konsep yang kita ingin kaji. Contohlah kajian-kajian kuantitatif yang melibatkan pembinaan ataupun pengujian hipotesis. Contohlah kita nak menguji dua pemboleh ubah sama ada dia berhubung kait atau tidak ya. Contoh pemboleh ubah tentang uh, level stres, tahap stres dan juga pencapaian kerjaya seseorang ya. So kita nak tengok dia punya relationship. So kita kena jelaskan apa konsep-konsep ataupun pemboleh ubah tersebut, kita cuba untuk huraikan dia dalam konteks kerangka konsep di dalam bab yang pertama. Dan yang seterusnya adalah perkara yang ketujuh, iaitu apakah skop kajian anda. Sudah kita ada objektif, mesti kita skopkan ya, siapa responden kita, di mana kita akan mengambil data-data tersebut ya, lingkungannya, geografinya, kan, apa metod kajiannya. Skop kajian kita juga merujuk kepada metod yang kita gunakan ya. Metod tu tak perlulah kita huraikan begitu panjang lebar ya, cuba just kita menyatakan kajian ini akan menggunakan hanya metodologi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kaedah soal sidik misalnya. So itu kita kena skopkan kajian kita, jelaskan skop kajiannya dan lingkungan batasannya ya. Itu perlu dijelaskan di dalam bab yang pertama. Yang ke-8 yang penting adalah apakah maksud istilah-istilah utama yang anda akan gunakan dalam kajian ya. Ini dalam definisi operasi lah. Apa yang dimaksudkan sebagai istilah-istilah utama ni adalah apakah istilah yang kita kerap gunakan dalam kajian kita yang berbeza dengan kajian-kajian lain ya. Mungkin dalam kajian-kajian tesis oleh orang A, B, C dan D banyak menggunakan istilah-istilah yang lain-lain ya, tapi kajian kita agak unik menggunakan istilah-istilah tertentu untuk kita menjelaskan dalam konteks kajian kita ya. Dan dalam kita mendefinisikan operasi ataupun istilah-istilah itu, tidak semua istilah perlu didefinisikan ya. Contoh istilah-istilah yang terlalu umum, contoh guru, pelajar, sekolah, itu tak perlulah kita define ya. Just kita istilahkan ataupun kita definisikan mana-mana istilah-istilah yang sering kita gunakan dan berbeza dalam kajian-kajian lepas ya. Itu menunjukkan kita punya keunikan kajian kita ataupun keaslian kajian kita, dan kita menjelaskan apa maksud istilah tersebut ya dalam konteks kajian kita. Contohlah kita menguji tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam talian. So kita kena jelaskan apakah definisi kepada istilah tersebut ya, apa maksudnya dalam konteks kajian kita. So di dalam bab 1, so ini adalah yang kita boleh namakan, boleh kita jelaskan, iaitu bab 1 ini lebih memfokuskan kepada bagaimana kita nak memperkenalkan apa yang anda kaji ya. So kita kena memperkenalkan penyusunan tesis, dan ada juga setengah bab 1 yang memerlukan untuk kita jelaskan ya. Tesis kita ada beberapa bahagian, so kita jelaskan juga, menjelaskan latar belakang kajian kita. So yang saya tandakan bintang ini adalah perkara-perkara penting lah, membincangkan permasalahan kajian, objektif kajian, persoalan kajian, kerangka konsep kajian, juga sumbangan kajian yang tuan-tuan dan puan-puan saudari jalankan daripada kajian ini. Apa sumbangan kajian ini ya. Dan bila kita cerita pasal sumbangan, bagaimana sebenarnya input ataupun output dari, sebenarnya bagaimana output ya, hasil daripada kajian tuan-tuan dan puan-puan itu dapat digunakan untuk penambahbaikan ya sesuatu isu ya, untuk ditangani ataupun diselesaikan ataupun cuba dikurangkan. Itu yang kita cuba lihat ya. Sumbangan kajian ini juga boleh dilihat dari perspektif mungkin metodologi yang kita bangunkan, satu metodologi baru ataupun satu instrumen kajian yang baru ataupun satu inovasi yang baru, satu perkara-perkara ataupun prosedur-prosedur baru ya yang kita cuba terapkan, kita hasilkan daripada hasil kajian kita untuk digunakan. Dan siapa yang akan menggunakan, siapa yang kepada siapa sumbangan itu, kan, itu kena jelaskan. Dan ini adalah struktur utama di dalam bab 1, meliputi pengenalan, latar belakang, permasalahan kajian, objektif kajian, persoalan kajian, hipotesis kajian bagi kajian-kajian yang mempunyai kajian-kajian yang melibatkan pengujian hipotesis lah, terutama sekali bagi kajian kuantitatif. Dan seterusnya skop kajian, definisi istilah dan kesimpulan. So ini adalah 10 topik-topik penting di dalam sesebuah tesis ya bagi bab 1. So itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga berjumpa lagi pada uh, pada pertemuan ataupun perkongsian seterusnya. Sekian, terima kasih.